Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru saja habis mengkaji buku ini dari kulit ke kulit berjudul Akidah Imam Asy-Syafi'i yang merupakan hasil karya Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Saya telah membaca kulit dari kulit, mendapati ia sesuatu yang bagus, bermanfaat dan ingin saya syorkan kepada para penonton sekalian ya. Sedikit pengenalan, buku ini asalnya ialah tesis PhD bagi pengarang ini. Namun tesis itu beliau kata sangat tebal, mungkin memberatkan untuk pembaca awam, lalu diringkaskan menjadi buku yang kecil ini setebal 150 kilometer pula. 150 muka surat ya. Ia adalah terjemahan Indonesia tetapi bahasanya mudah, boleh kita di Malaysia juga memahaminya. Buku ini saya beli dari Shopee. Sila lihat tajuk ini, search sendiri, beli sendiri. Link Shopee pun nak kena tanya saya. Sebab kenapa saya tak nak bagi link Shopee? Kerana seller yang berbeza akan ada harga berbeza, akan ada promosi berbeza, mungkin free shipping ke apa ke, ataupun mungkin seller saya yang asal sudah kehabisan stok. Jadi takkanlah link Shopee ataupun Lazada pun saya kena bagi ya. Okey, ini tajuknya. Baik. Jadi buku ini membicarakan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Okey. Imam Asy-Syafi'i sendiri sebagaimana jelas pengarang, tidak ada buku, tidak ada kitab, tidak ada tulisan yang khas tentang akidah. Akan tapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika kita mengkaji dua karyanya yang masyhur, iaitu kitab Ar-Risalah dan juga kitab Al-Um, di celah-celah itu, kita akan jumpa perkara-perkara yang ada berkaitan dengan akidah, ada berkaitan dengan tauhid dan juga syirik. Sebagai contoh, kalau kita kaji kitab Al-Um, dalam bab haji misalnya, tentang tawaf, ada disebutkan tentang tidak boleh tawaf, melainkan di Baitullah sahaja, di keliling Kaabah sahaja. Kenapa perkara ini penting? Sebab di kalangan kuburiyun, mereka yang menjadi kubur sebagai pusat ibadah, mereka yang kubur sentrik, di kalangan mereka ada yang tawaf di keliling kubur. Okey. Contoh lain tentang tawaf juga ialah apabila cium ataupun sentuh ataupun mengisyarat kepada Hajar Aswad, maka diterangkan bahawa ini boleh sebab Nabi pun buat dan ini confirm sesuatu yang diberkati. Adapun mengusap yang lain-lain itu sesuatu yang tidak ada dalil bahawa ia adalah tempat untuk kita tabaruk ataupun mengambil berkat daripadanya ya. Jadi pengarang ini bukan saja bawa daripada Imam Asy-Syafi'i tetapi tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i yang lainnya. Okey, tokoh-tokoh. Jadi sama juga dalam kitab Al-Um, dalam bab Kitabul Janazah, Janaiz sebagai contohnya ya, terdapat larangan tentang membuat binaan kubur ataupun berdoa kepada ahli kubur, tentang dalam bab sembelihan pula bab lain tentang sembelihan, dilarang untuk menyembelih ataupun membuat sembelihan kerana orang lain, untuk orang lain, kerana itu membawa kepada syirik. Jadi di celah-celah itu ada bicara tentang akidah. Okey, maka diulangi, Imam Asy-Syafi'i memang secara khusus tidak menulis kitab dalam bab akidah, tetapi celah-celah dalam kitab Ar-Risalahnya, kitab Al-Umnya ada perkara-perkara, ada beliau menyentuh tentang perkara-perkara tauhid, syirik, akidah, dan ini telah pun diambil, digali, dicari oleh pengarang ini untuk hingga menjadi tesisnya, lalu kemudian diringkaskan menjadi buku ini. Selain itu, dapat juga diambil daripada sumber-sumber lain seperti karya-karya Imam Al-Baihaqi ataupun Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dan sumber-sumber lain. Ada perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan akidah. Okey, kalau kita rujuk dalam buku ini, kita tengok dalam intisari kandungannya sajalah, okay? Daftar isinya sebagai contoh akidah Imam Asy-Syafi'i dalam masalah tauhid dan syirik. Definisi tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Okey, syarat-syarat kalimat tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i yang kita sebutkan la ilaha illallah itu. Keterangan Imam Syafi'i bahawa tauhid adalah kewajipan pertama seorang mukallaf. Okey, seorang mukallaf kewajipan pertama ialah tauhid dan bukannya nazar. Siapa yang faham, tak faham tak apa kaitan dengan nazar tu. Okey, contoh lain
definisi sebab kemunculan dan bentuk kesyirikan menurut Imam Asy-Syafi'i, antaranya berdoa kepada sesama makhluk, antaranya sujud kepada sesama makhluk, antaranya tawaf pada kubur tempat lain selain daripada Baitullah, selain daripada Kaabah, antaranya ialah tabarruk, tadi saya sebutkan tabarruk, sebab munculnya syirik. Okey, jadi perkara-perkara ini yang dibincangkan dalam buku ini. Buku ini kalau kita baca dan pengarang tak sebut Imam Asy-Syafi'i dan pengarang tak sebut tokoh-tokoh, sebab dalam ni dinukil juga penjelasan kata-kata tokoh-tokoh imam-imam dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Al-Khatib Asy-Syabini dan sebagainya. Orang akan sangka buku ni buku Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebab perkara yang dibincangnya dalam buku ni seperti tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi ini bukan kata-kata, bukan tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi Imam Asy-Syafi'i dan tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri. Ada disebut namanya, ada disebut nama kitabnya, sebahagian disebut, sebahagian tak disebut. Tapi sebab dah disebut nama, berkata Imam Nawawi, berkata Al-Halimi, berkata As-Suyuti, kan? Jadi kita tahulah tokoh-tokoh ini memang dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tak disebut, berkata ulama, sekian. Orang yang baca ni mesti akan ingat, ini Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Dia duk quote kata-kata, dia duk nukil kata-kata Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Tetapi bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi daripada Imam Asy-Syafi'i dan tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri, ya. Okey, sebab ini dalam perkara akidah, dalam perkara istighosah, dalam perkara ambil berkat, kan, mengusap kubur, bahkan sandar kat kubur tu pun tahu. Mengusap kubur apa semua tu kan. Dan perkara ini memang yang lazim diberi penekanan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah berseorangan dalam hal ini. Tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, termasuk Imam Asy-Syafi'i juga ada menyentuh tentangnya, meskipun mereka tidak menyusun kitab ataupun buku yang khas dalam topik ini, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memang beliau menulis buku-buku yang khas dalam topik ini. Para imam lain tak ada yang buku yang khas, tetapi di celah-celah buku-buku mereka yang lain ada mereka menyatakan penyataan yang sama ataupun yang semisal dengannya. Okey, jadi itu perkara yang plus tentang buku ini. Kalau nak kata ada kekurangan, saya tak pasti sama ada pengarang ini ataupun penterjemah ataupun penerbit, saya dapati macam bila baca tu kurang puas. Mungkin sebab telah pun diringkaskan, atau mungkin sebab macam setengah-setengah nukilan tu nota kaki tak ada. Jadi kita pun macam tertanya-tanya apa rujukan asalnya tu. Okey, ada disebut berkata Imam Nawawi sekian-sekian, tapi dia tak bagi rujukan mana. Jadi saya tak pasti apakah pengarang ini dalam rangka meringkaskan tak bagi nota kaki, atau mungkin penerbit yang tidak mahu letak nota kaki supaya tidak menjadi menakutkan. Sebab sebahagian orang dia tengok buku agama ada nota kaki, dia tak nak beli tau. Saya tahu sebab ada yang bagi feedback kepada saya. Sebab saya tulis buku, ada banyak nota kaki. Ada yang bagi feedback tak nak baca sebab banyak sangat nota kaki. Saya kata, ingat agama ni macam cerita novel Harry Potter ke? Nak baca cerita saja? Tak, buku agama ni buku ilmiah. Jadi memang kena ada rujukan. Jadi itu sedikit kekurangannya lah. Okey, jadi sesiapa yang berminat, boleh mencari buku ini di Shopee ataupun Lazada. Okey, untuk sama-sama kita mengetahui akidah imam kita, yang ini Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey, itu sedikit ulasan buku. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.